Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menerangkan berkenaan dengan soalan yang seterusnya, iaitu justify by using emotional, cognitive, behavioral examples depicted in the movie. Okay, so yang pertama, kita akan pergi kepada topik yang pertama, iaitu emosi. Okay, so terdapat dua emosi yang kita boleh kata prominent dalam Jane, iaitu watak utama kita, iaitu pertamanya adalah ketakutan yang mendalam dan keresahan. So kita dapat lihat sepanjang movie itu berlangsung, kebanyakan reaction ataupun emosi yang ditunjukkan oleh Jane ni adalah emosi ketakutan, okey, disebabkan trauma yang berlaku kepada dia. Okey, so dan seterusnya dia juga ada menyebut dalam filem di mana dia ada menyebut mild form of general anxiety, di mana dia menyebut perkara tersebut kepada dia punya psikiatri. Okey, so ini menunjukkan dua emosi yang berada dalam diri Jane, iaitu ketakutan dan keresahan. Dan yang kedua, kita dapat lihat Jane mengalami emosi negatif yang kekal. Okey, terdapat beberapa emosi negatif yang kekal dalam diri dia, iaitu yang pertama sekali adalah perasaan bersalah. Okey, perasaan bersalah yang sangat besar dalam diri dia. Okey, disebabkan dia rasa seharusnya dia boleh memberi perkara yang lebih baik ataupun approach yang lebih baik kepada dia punya klien. So itu yang membawa kepada perasaan bersalah tersebut lah. Okey, so antara dialog yang disebut adalah kalau contoh dia betul-betul dengar masalah klien dia tu, dan kalau dia beri approach yang lain daripada yang dia pernah bagi, mesti klien dia tak menjadi seperti apa yang terjadi sekarang lah. Okey, so yang seterusnya juga dia ada menyebut perkataan I keep seeing her, which is the client, iaitu Nora yang membawa kepada dia punya traumatic event tu, and I'm losing my mind. So perkara I'm losing sebutan ataupun kita panggil ayat I'm losing my mind tu, okey, menunjukkan ketidakstabilan emosi lah yang ada dalam diri dia. Okey, disebabkan dia rasa supposedly dia should take control of dia punya diri ataupun dia punya hidup, disebabkan dia adalah seorang psikiatris. Okey, tapi dia rasa perkara yang berlaku ni telah membuatkan dia lose control. Okey, so itu adalah emosi negatif yang ada dalam diri Jane. Dan seterusnya dari sudut kognitif ada empat perkara. Yang pertama, dapat lihat Jane ni mempunyai masalah tumpuan. Okey, di mana kita boleh lihat sewaktu sesi bersama klien, instead of macam paying attention to the session, tapi dia agak macam terawang-awangan. Okey, tak fokus bila klien tanya balik soalan, dia tak dapat nak jawab. And then dia boleh conteng dalam dia punya notebook instead of macam writing most of the information about the client dan sebagainya. So banyak dalam movie menunjukkan masalah tumpuan lah, especially during the session. So yang seterusnya, Jenny juga mengalami intrusive thought. Okey, macam mana kita tahu intrusive thought ni disebabkan oleh dia punya traumatic event lah yang berlaku dalam diri dia. So intrusive thought ni berlaku dalam dia punya apa ni, aktiviti seharian. Okey, contohnya macam waktu dia dengan klien pun dia boleh teringat. Okey, intrusive thought of the event, apatah lagi trigger-trigger yang membuatkan dia teringat kepada event tersebut. And then dia juga intrusive thought tu juga membentuk dream lah. Okey, in which dia pun bermimpi berkenaan dengan event tersebut. Okey, yang membuatkan dia juga mengalami sleep paralysis. Okey, disebabkan oleh mimpi yang terlampau teruk untuk dia. Okey, dan seterusnya kita ada cognitive distortion. Okey, cognitive distortion yang utama yang dimiliki oleh Jane ni adalah dia punya self blame. Okey, dia rasa yang dia adalah punca utama yang menyebabkan Nora tu, iaitu dia punya klien tu, menjadi ataupun bertindak sedemikian. Pada dia, kalau contoh dia memberi yang terbaik kepada Nora sebelum ni, okey, Nora tidak akan bertindak okey seperti apa yang dia buat sekarang, which is mencederakan Jane ni dan mencederakan diri dia sendiri. So itu adalah contoh self blame lah yang dia alami. Okey, yang dia adalah dalam dia punya pemikiran. Lepas tu dia juga ada membuat satu statement ataupun dia ada menyebut yang if I call the cops, she goes back to the ward, drug and forgotten. Okey, so basically dia nak cakap yang kalau contoh dia report kepada polis berkenaan dengan apa yang Nora telah lakukan
dalam personal life dia. Okay. So Nora tu pada dia akan dimasukkan balik kepada ward psychiatric dan akan dilupakan macam tu saja. Sedangkan benda tu belum tentu berlaku lah, in which benda tu dikategorikan sebagai black and white type. Okay. Dirasa dia melihat pada kesan negatif yang teruk, okay, yang ekstrim. Kalau contoh dia laporkan kepada polis berkenaan perkara yang Nora telah lakukan pada dia. So that's one of the cognitive distortion jugalah cognitive distortion yang berlaku dalam diri dia. And then we can see that dia juga ada self perception yang agak negatif, okay, in which yang disebabkan apa Nora ni tadilah, dan dia ada menyebut kepada Alex yang dia rasa dia buat salah, okay, dia rely too heavily on medication and then I didn't listen to what she need, okay, dia rasa dia tak memenuhi apa yang Nora perlukan, okay, jadi ini telah memberi kesan kepada dia punya self perception sebagai seorang clinician lah, ataupun sebagai seorang kita panggil sebagai klinik apa ni, sebagai seorang pakar pakar psikiatris tu. Okay, so benda tu telah memberi impact pada dia punya self perception, perception yang menjadi lebih negatif. Okay, so seterusnya kita pergi kepada tingkah laku. Okay, so tingkah laku ni antara perkara yang kita dapat lihat daripada uh, kisah Jane ni adalah dia punya avoidant behavior. Okay, so, basically avoidant behavior yang berlaku dalam diri dia adalah yang pertama adalah perubahan tempat, okey? Perubahan tempat yang berlaku untuk sesi dia. Okey, kalau dulu sesi dia dijalankan dalam office dia sendiri, okey, tapi selepas traumatic event itu berlaku, dia berpindah kepada rumah dia, okey, sebagai tempat untuk dia menjalankan sesi kepada klien dia. So itu kita nampak avoid kepada external cue, okey, kepada event tersebut. Dan seterusnya dia juga mengelak untuk bercerita kepada Clara, iaitu dia punya best friend sendiri berkenaan dengan traumatic event yang berlaku. Okey, contohnya macam Clara pun ada menyebut kenapa Jane tak bagi tahu dia, macam I thought we were close, I thought you were comfortable. Okay, so benda tu menunjukkan yang supposedly secara logiknya Clara ni supposedly menjadi individu yang macam tahulah, okay, berkenaan apa yang terjadi, tapi mungkin disebabkan Jane ni tidak mahu bercerita, okay, berkenaan ataupun membincangkan berkenaan dengan trauma tersebut, okay, disebabkan tu dia tidak ni lah, dia tidak share, okay, kepada Clara, okay, sebab dia tak nak macam getting involved in the conversation that related to dia punya uh, traumatic event. And then seterusnya adalah hypervigilant. Okay, hypervigilant ataupun dia punya tingkah laku yang terlampau berjaga-jaga ni lah. Okay, salah satu contohnya adalah apabila dia ada satu waktu ataupun babak ni ketika dia berada dalam keadaan yang sangat hypervigilant. Okay, waktu tu dia boleh, waktu tu sangat penat. Tapi dalam masa yang sama, dia buka CCTV tu, video CCTV tu depan mata dia untuk dia tengok, untuk dipastikan yang tak ada apa-apa yang berlaku dekat dalam rumah dia waktu dia tidur. So, the action showing that itu adalah contoh hypervigilant lah, okay, yang dia lakukan, okay. So seterusnya kita melihat kepada biological juga, which is dia mengalami gangguan tidur, okay. So gangguan tidur dia yang pertama adalah tak boleh tidur lah, disebabkan dia sangat takut, okay, dengan perkara-perkara yang berlaku. Dan apa ni, trauma tu sendiri yang berlaku yang buatkan dia terrified, okay. Dan dia ada menyebut I'm terrified, I haven't been sleeping. So itu apa yang dibagi bagi tahu pada Terry lah. Dan seterusnya dia juga mengalami sleep paralysis, okay, setelah dia bangun daripada mimpi berkenaan dengan dia punya traumatic event tu lah. So untuk sleep paralysis ni menurut Johnson 2023, keaktifan brain fear system ni yang menyebabkan individu yang mengalami PTSD ni menghadapi sleep paralysis. Okay, so seterusnya kita move on kepada DSM-5. Okay, so kriteria yang pertama yang dialami oleh Jane adalah A1. Okay, kriteria A1 ni, iaitu Jane ni kita boleh kategorikan sebagai individu yang mengalami traumatic event tu secara terus, ataupun kita boleh kata dia adalah mangsa, okay, kepada traumatic event tersebut. Dan seterusnya kriteria B1. B1 ni presence of intrusion symptom, okay, yang berlaku
ni lah dia punya memory lah, in terms of memory. So nanti kita boleh tengok banyak lah dalam movie yang menunjukkan macam mana intrusive thought tu memberi kesan pada dia waktu dalam kehidupan seharian dia, macam mana dia mengalami flashback dan sebagainya. So itu membenarkan kita punya kriteria B1 untuk Jane. Dan yang kedua adalah kriteria presence of one or more intrusion thought tu untuk recurrent distressing dream. So ini pun kita dapat lihat dengan jelas lah berkenaan macam mana mimpi tu memberi kesan kepada Jane, mimpi berkenaan dengan traumatic event tu, okey, yang memberi kesan kepada dia punya apa diri dia. Okey, so itu adalah kriteria B2 yang dialami. Okay, dan seterusnya untuk kriteria B5, okay, Eugene mengalami kriteria B5, which is, okay, mark psychological reaction to internal or external cues, okay, that symbolize or resemble an aspect of the traumatic event. So as we can see that ada satu babak tu di mana beliau apa sedang kita panggil sebagai menghias pokok Christmas dengan Miles ataupun dia punya boyfriend. And then suddenly dia terjumpa dengan satu objek serpihan ornament yang tajam. So benda tu daripada situasi di mana dia sangat happy, dia taklah sangat happy, maksudnya dalam keadaan yang okey, okey, emosi yang okey dengan Miles tu, tiba-tiba bila dia nampak triggering, bila dia nampak external cue tu, which is serpihan tu yang resemble serpihan yang Nora tu gunakan untuk mencederakan diri dia dan Jane. So benda tu telah beri trigger lah kepada Jane, okay, terhadap traumatic event tu. Okay, dan yang kedua yang okay, so basically tadi berkenaan dengan external cue tu tadi adalah kriteria B5, okay, yang memberi kesan kepada Jane lah. So yang seterusnya adalah kriteria C2. Okay, kriteria C2 ni adalah persistent avoidance, okay, kepada stimuli tu. So yang kita boleh dapat lihat yang macam tadi lah, dalam sesi dia tak buat sesi dekat tempat yang sama, traumatic event tu berlaku. Dan yang kedua, dia mengelak untuk berbincang, okay, berkenaan dengan trauma tersebut. So ini telah meletakkan kriteria C2 sebagai sesuatu yang macam menjadi simptom kepada Jane lah. Okay, dan seterusnya kita ada kriteria yang dialami oleh Jane, iaitu kriteria D. Okay, kriteria D ni adalah persistent distortion cognition lah, macam kita bincang sebelum ni. Okay, macam mana dia ada self blame dan kepercayaan-kepercayaan yang sangat apa ni, it's a cognitive distortion lah, yang memberi kesan kepada how dia behave dan sebagainya. Okay, so dan yang seterusnya adalah kriteria D4. So kriteria D4 ni persistent negative emotion. So negative emotion yang dia, antara negative emotion disebut adalah I'm terrified. Okay, I'm terrified ni iaitu macam perasaan takut yang teramat sangat. Okay, so yang kedua adalah mild form of anxiety, which is keresahan yang dia rasakan. Okay, so basically perkataan-perkataan ni, okay, yang disebut kepada dia punya pakar psikiatris ni, kepada dia punya apa, dia punya pakar psikiatrik tu menunjukkan yang macam dia mempunyai ni lah, perasaan-perasaan persistent negative emotion state. Okey, dan seterusnya, okey, kita boleh lihat pada kriteria E juga, iaitu alteration apa, in arousal and reactivity, okey, in reactive traumatic event, which is hypervigilance. So yang ni macam saya sebut tadi lah, berkenaan dengan macam mana dia waktu dia nak tidur tu, dia pastikan yang dia keadaan macam bersedia, di mana dia buka CCTV video tu supaya dia boleh tengok keadaan sekeliling dia, okey, dan sebagainya. Okey, dan seterusnya untuk kriteria E5, okey, kriteria E5 ni adalah problem with concentration. Tadi sebut tadi, concentration dia terhadap yang paling kita nampak adalah concentration dia terhadap dia punya sesi lah, in which dia tak bagi sepenuh perhatian pun kepada sesi dia. Okey, so itu kita membenarkan kriteria E5 yang dialami oleh Jane. Dan seterusnya kita ada kriteria E6, okey, which is gangguan tidur. Macam sebut tadi, gangguan tidur dari sudut cycle tidur itu sendiri dan sleep paralysis yang dialami oleh Jane. Okay. So dan seterusnya kita ada kriteria F. Okay, kriteria F ni adalah dari duration lah. Okay. So basically duration of PTSD should be more than 1 month. Okay. Tapi untuk case Jane ni, dia pernah beritahu kepada dia punya psychiatrist ataupun Dr. Terry ni tadi, dia telah mengalami perkara ni selama 2 tahun. So ini telah membenarkan kriteria F, which is the duration is more than 1 month. Okay, so berdasarkan simptom-simptom ni tadi, kita dapat simpulkan bahawa Jane ni memang menunjukkan simptom-simptom PTSD. Okay, dan seterusnya nak lihat kepada dia punya
terapi lah ataupun psychological treatment yang diterima, ya, treatment yang terima oleh Jin. Yang pertama, dari sudut terapi, dia tidak menyebut secara jelas yang Jin menggunakan Dr. Terry ataupun dia punya psychiatrist tu menggunakan any psychological or any teori lah. Cumanya kita boleh extract daripada movie ni yang Jin ni dilihat menjalani sesi dengan Dr. Terry ni uh, berbentuk cognitive behavioral therapy. Contohnya macam cara Dr. Terry ni macam refute atau sorry, Dr. Terry ni macam mencabar pemikiran Jane ni menunjukkan yang apa ni beliau menggunakan CBT lah. Ni adalah contoh conversation ni lah. Contohnya Jane kata yang post trauma patient ni adalah post trauma ni adalah satu bidang kepakaran dia. Itu sahaja bidang kepakaran dia yang dia ada, yang dia tahu. So Dr. Terry macam mencabar dia punya pemikiran tu dengan mengatakan, well, that's absurd. Okay. Dan seterusnya dia cakap lah macam patient tu tak dangerous pun, which is Alex tu lah. Dan dia hanya tersakiti dan dia ada, I'm already helping him. Dan Dr. Terry macam mencabar balik, dia kata, well, what is it doing to you? Okay, something like that. So basically dapat disimpulkan bahawa ada apa ni berdasarkan sesi yang berlaku antara Jane dan juga Dr. Terry menunjukkan yang beliau mengalami pula menjalani treatment yang berbentuk CBT ataupun cognitive behavioral therapy. And then in terms of ubat-ubatan sebenarnya kita dapat lihat banyak babak dalam movie tu yang menunjukkan Jenny dia memang ambil ubat-ubatan. Okay, malahan ubat-ubatan yang macam salah pun dari sudut dia punya prescription. Okay, cumanya tidak dijelaskan secara detail ataupun tidak dibagi tahu pun apa ubat yang dia gunakan. Okay, so apa ni Jenny dia ambil ubat tu tapi kita tak tahu pun ubat apa, fungsi dia apa dan kisah sampingannya apa. Okey, jadi tak diketahui secara spesifik lah ubat-ubatan yang diambil oleh Jane. Okey, so saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih.